Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya harap anak-anak murid saya ni sihat. Kita masih lagi dalam PKP, so stay at home lah. Walaupun kita masih berada di rumah, pembelajaran kita akan teruskan lah. Jadi untuk topik kali ini kita teruskan dengan penjajaran masih ada lagi penjajaran topik kamu yang belajar pada tahun 3 dulu, iaitu bertajuk sistem suria. Okay. Kalau yang dah belajar tu boleh refresh balik, ingat balik apa yang cikgu kamu dah ajar dulu. Untuk yang mana itu tak dapat datang langsung ke, ataupun untuk mengelakkan diri kamu daripada terjangkit dengan COVID ke, tak mau datang sekolah, tak apa. Ni kita belajar balik semula sekali lagi. Okey, apa itu sistem suria? Okey, sistem suria terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan komet. Matahari merupakan pusat sistem suria yang dikelilingi oleh ahli sistem suria yang lain. Okey, terdapat 8 planet di dalam sistem suria. Urutan planet dalam sistem suria bermula dari matahari, Utarid, Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Ni kalau kamu tengok gambar rajah dekat sebelah saya ni, gambar rajah di sebelah saya ni, urutan yang paling kanan saya ni, paling kanan saya tu merupakan matahari yang nampak separuh tu. Kalau saya letak image besar tadi, tak nampak semua. Okey, bermula dengan matahari. Matahari ni di tengah-tengah lah, center lah. Nanti saya akan tunjuk infografik kedudukan matahari. Diikuti ada 8 ahli dalam sistem suria, planet dalam sistem suria. Okey, ikut susunan dia tu, Utarid, Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey, nanti kita tengok lagi, ada infografik yang menarik yang saya akan tunjukkan nanti. Okey, kita teruskan lagi. Mana saya punya mouse ni? Ni. Okey, sebelum antara sistem suria ni, dia ada, kita sebut sebagai ahli sistem suria lah. 8 di antaranya planet lah yang saya sebut tadi. Okey, seterusnya ialah satelit semula jadi. Okey, objek semula jadi, maksud satelit semula jadi ni ialah objek semula jadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet, dikenali sebagai satelit semula jadi. Okey, macam kita bumi, planet bumi daripada 8 yang saya sebut tadi. Okey, ada 8 planet ni. Kita merupakan planet yang ketiga dalam orbit sistem suria. Bumi ada satu objek yang mengelilingi bumi tu yang kita sebut sebagai bulan. Okey, bulan ataupun istilah dia ialah satelit semula jadi kepada bumi ialah jasad yang beredar mengelilingi planet lah. Kalau planet lain pun ada, planet lain pun ada, macam Mushtari ada dia punya ni. Kalau tengok gambar atas saya ni, planet lain pun ada dia punya satelit semula jadi. Tapi bumi, dia punya satelit semula jadi bulan. Okey, apa itu penerangan tentang satelit semula jadi? Ialah semua planet mempunyai satelit semula jadi kecuali Utarid dan Zurah. Dua planet ni je tak ada satelit semula jadi. Okey, dua planet tu je tak ada satelit semula jadi. Okey, tadi saya dah sebut bulan merupakan satelit semula jadi bumi. Bulan mengorbit bumi dan tidak mengeluarkan cahaya. Macam matahari, dia mengeluarkan cahaya. Dia yang sumber cahaya, source of the light. Apa semua dia matahari. Tapi bulan dia tidak mengeluarkan cahaya. Okay, soalan timbul tanya-tanya, cikgu, habis tu bulan yang kita nampak waktu malam dekat langit tu, itu bulan yang sama, tapi cahaya yang bulan dapat tu adalah daripada pantulan pancaran matahari yang kena pada permukaan bulan dan dipantulkan kepada kita di manusia di bumi. Kamu dah belajar topik cahaya kan? Jadi pantulan cahaya tu merujuk pada inilah kejadian kita nampak satelit semula jadi bumi tu. Tu diterangkan mantul cahaya dari matahari. Okey, jelas penerangan saya kat sebelah ni. Okey, saya teruskan. Okey, asteroid.
Okey, selain daripada 8 planet diikuti dengan satelit semua, jadi ahli sistem suria juga termasuk ialah asteroid. Okey, asteroid ni ialah objek batuan yang berlogam yang beredar mengelilingi matahari di antara kedudukan Marikh dan Mushtari. Kita andaikan ni macam inilah, batu-batu yang terapung di antara dua planet. Okey, pelanggaran antara asteroid sesama asteroid itu akan menghasilkan serpihan batu yang lebih kecil di ruang angkasa yang dikenali sebagai meteoroid. Nanti saya akan terangkan apa dia meteoroid. Okay, ini contoh gambar di sebelah saya ni contoh apa yang kita sebut sebagai asteroid lah. Keteluan batu logam bersaiz lebih kecil daripada planet, beredar secara berkumpulan mengelilingi matahari dan dikenali juga dipanggil dengan jalur asteroid. Tergolong sebagai planet kecil iaitu planetoid. Ada yang sebut planetoid, ini istilah sains lah ni. Okey, jalur asteroid terletak di antara planet Marikh dan planet Mushtari. Nanti dalam infografik nanti akan tunjuk di mana kedudukan asteroid ni dalam orbit dia. Okey. Asteroid adalah sekumpulan asteroid yang mengikuti peredaran Mushtari dan yang mengelilingi matahari. Okey, ini asteroid So kita bayangkan inilah batu-batu yang terapung mengelilingi matahari juga, tapi di antara kedudukan dia di antara planet Marikh dan planet Mushtari. Okey, ini dia meteoroid. Kan tadi meteoroid ni terhasil daripada apa? Meteoroid ni terhasil daripada asteroid, dua bongkah batu asteroid yang apabila dia berlanggar antara satu sama lain, dia pecah pula, jadi pula meteoroid. Okey, apa dia meteoroid? Ini meteoroid. Meteoroid ialah ketuan batu kecil atau logam yang terapung di angkasa lepas lebih kecil daripada asteroid. Dan dianya bertaburan di angkasa lepas. Maksudnya lepas dia terlanggar tu, dia akan bertebaran di ruang angkasa lepas, bertaburan. Meteoroid yang menghampiri bumi akan ditarik oleh graviti bumi dan jatuh ke arah bumi. Ini infografik di sebelah saya ni, dekat ni saya tunjuk meteoroid tu pada asalnya dia beredar bebas. Dekat angkasa lepas tu dia beda. Lepas dia berlanggar, asteroid tu berlanggar, pecah, dihasilkan meteoroid. Meteoroid tu pula bertebaran, bebas, tak ada lalu tak ada orbit dah. Dan sekiranya dia dekat dengan berhampiran dengan planet bumi, graviti bumi akan menarik meteoroid ni untuk jatuh ke arah bumi. Kalau kamu dalam YouTube boleh search lebih maklumat kalau nak tengok infografik. Okey, yang kita nampak dia bercahaya terbakar tu adalah sebab geseran antara meteoroid tu. Apabila dia nak masuk ke atmosfera bumi tu, dia bergeser dengan gas-gas atmosfera, menghasilkan haba dan terbakar. Itu yang kita nampak macam bola api. Ada orang sebut sebagai tahi bintang. Istilah yang paling mudah orang sebut tahi bintang lah. Meteoroid yang terbakar menghasilkan satu corak cahaya yang dipanggil tahi bintang. Itu disebut itu. Okey, meteoroid yang tidak hangus terbakar pula apabila ia terhempas ke permukaan bumi. Okey, akhirnya bumi akan membentuk seperti meteoroid ataupun kawah besar. Kalau kita belajar sejarah, prasejarah, kita sebut sebagai zaman prasejarah, zaman dinosaur tu, bumi ni dikatakan dihuni oleh dinosaur. Apa yang menyebabkan dinosaur tu pupus? Menurut kajian sains kata ada meteoroid yang besar, sangat besar, jatuh dan terhempas ke bumi, habis semua mati. Okey, ada tanya cikgu, ada tak kemungkinan meteoroid ni pada masa sekarang, zaman sekarang ni akan menghempas ke bumi? Wallahualam, saya pun tak boleh jawab. Tapi para saintis seringkali membuat pemerhatian di angkasa lepas, buat kajian, dia kata ada meteoroid ni langgar, tapi tak ada pun, tak tahu bila benda tu kuasa Tuhan. Tapi dari segi imajinasi penulis, iaitu mereka cerita, kalau kamu tengok cerita-cerita TV, cerita-cerita wayang kan selalu membayangkan ada meteoroid jatuh ke bumi, menghapuskan manusia sejagat dan sebagainya. Banyak kalau kita tengok cerita tu. Tapi cerita itu lebih kepada imajinasi lah. Sejauh mana kebenaran ni, wallahualam lah, tak tahulah. Kalau kata betul jatuh, kita semua dah mati, itu je. Tapi berdasarkan penceritaan wayang tu, kita dapat bayangkan meteoroid macam ni.
tahi bintang yang jatuh ke bumi. Bila jatuh, kalau saiznya besar tak bakar, bila jatuh habis semua. Kehidupan bumi ni pun akan mati. Meteoroid lah salah satu daripada ahli sistem suria planet kita. Okey, lagi satu ialah komet. Komet ialah gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Gumpalan batu, ais, tanah beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang besar, mempunyai kepala dan ekor yang panjang. Haba dari matahari mencairkan keturunan ais dalam kepala komet lalu membebaskan awan gas dan debu. Cahaya matahari yang dipantulkan oleh gas dan debu menghasilkan ekor komet. Ekor komet sentiasa menjauhi matahari. Ini contoh komet lah. Komet ni dia tak sama macam meteoroid ataupun asteroid. Dia lebih kepada gumpalan batu, ais dan tanah. Komet antara yang paling famous dan terkenal ialah komet Halley lah. Komet sentiasa akan melintasi orbit bumi lah. Kalau bernasib baik kita akan nampak lah. Dia tak sama antara type bintang dengan komet lain. Dua entiti yang berbeza. Meteoroid ataupun type bintang terhasil daripada asteroid yang berlanggar dan pecah, manakala komet pula ialah terhasil daripada gas-gas beku, batuan, debu yang beredar mengelilingi matahari. Di gambar infografik atas ni tunjuk komet yang berterbangan mengelilingi matahari. Disebabkan haba panas matahari itu, dia mencairkan air tersebut dan membentuk menghasilkan ekor komet yang terdiri daripada gas dan debu. Dan yang kita nampak dia bercahaya tu adalah sebab daripada cahaya matahari lah, pantulan dia tu. Dan ekor komet sentiasa menjauhi matahari. Kalau kamu tengok gas tail tu, kamu gajah di atas tu, kamu perhatikan betul-betul, dust tail tu nampak. Matahari tu dia sentiasa menjauhi matahari. Dia punya ekor komet tu. Setakat ni jelas lah. Saya lupa nak beritahu satu perkara penting lah. 8 planet dalam ahli sistem suria kita ni, termasuk komet, asteroid, meteoroid ni, keseluruhan ini berada dalam galaksi Bima Sakti. Maksudnya center dia apa dah? Center dia matahari. Kita ni keseluruhan planet yang ada ni 8 planet termasuk satelit semula jadi, termasuk asteroid, termasuk meteoroid ni, di dalam satu kumpulan yang kita sebut sebagai galaksi Bima Sakti. Kalau menurut kajian sains ataupun ahli falak lah, mengkaji bintang ni, dia kata angkasa lepas kita ni mempunyai banyak galaksi lah. Salah satunya galaksi Bima Sakti, di mana planet bumi ni berada. Ada berapa banyak galaksi tu, wallahualam lah, kena buat banyak pembacaan. Yang penting untuk tahap kita ni, tahap kamu sebagai murid sekolah rendah ni, tahun 4, cukup memadai kita belajar tentang apa itu sistem suria, dan juga kita tahu di mana sistem suria kita berada, iaitu berada di galaksi Bima Sakti. Jelas itu saya tertinggal di patut yang tu yang saya terang lebih awal tadi. Suhu, orbit dan masa peredaran planet. Matahari merupakan sumber haba dalam sistem suria. Saya dah sebut tadi center sebab dia yang mengeluarkan cahaya, dia mengeluarkan tenaga. Suhu planet yang paling dekat dengan matahari lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Atmosfera ialah lapisan gas yang menyelubungi sesebuah planet. Planet bergerak mengelilingi matahari mengikut laluannya yang dipanggil orbit. Nanti saya akan tunjuk infografik bagaimana peredaran bumi tu yang mengelilingi matahari tadi. Kita nak tengok sejauh mana, macam mana dia beredar. Orbit ialah laluan bayangan planet berbentuk elips yang mengelilingi matahari di ruang angkasa. Orrery ialah sejenis jam yang direka oleh George Graham untuk menunjukkan kedudukan bandingan dan pergerakan planet dalam sistem suria. Ada video dia ni, patutnya saya tunjuk macam mana nak buat orrery. Dia buat jam tu macam mana. Dekat mak masa sekolah kita ada yang model
planet tu. Itu pun disebut sebagai orrery lah. Masa peredaran yang diperlukan untuk mengelilingi satu pusingan lengkap, masa yang diambil oleh setiap planet untuk buat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari adalah berbeza. Maksudnya setiap planet tu yang beredar tu berbeza, dia tak sama. Satu kedudukan dia dekat orbit, satu saiz dia, dua faktor lah. Semakin bertambah jarak kedudukan sebuah planet dari matahari, semakin bertambah masa yang diambil dari planet tersebut beredar mengelilingi matahari. Maksudnya lagi jauh planet tu daripada matahari, lagi ambil masa yang panjang, masa lebih sikit dia nak mengelilingi satu putaran lengkap mengelilingi matahari tu. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk infografik peredaran planet. Okay, saya ni ikut infografik. Okey, ya, ahli sistem suria. Okey, itu ahli kita punya kedudukan sistem suria lah. Okey, terletak di galaksi Bima Sakti. Tadi saya dah sebut. Mana saya hilang ni? Jadi infografik bagaimana planet-planet mengelilingi matahari. Okey tu, saya dah timbul kat sini. Sekejap, saya kecilkan. Tada! Zam-zam, Al-Kazam sudah sampai. Okey, itu. Ini kedudukan planet yang paling kanan selain matahari, diikuti Utarid, Zura, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal dan Uranus. Itu ke. Okey, Utarid planet yang paling hampir sekali dengan matahari. Manakala diikuti orbit kedua ialah Zura. Kemudian Bumi. Diikuti Marikh, red planet, ada yang panggil red planet. Okey, entiti planet yang terbesar dalam sistem suria kita ialah Mushtari. Manakala Zuhal adalah planet yang unik yang mempunyai gegelung macam cincin lah, dikeliling planetnya tu. Uranus. Dan diikuti oleh Neptune. Neptune ada yang sebut sebagai blue planet lah. Blue planet ni ialah planet yang orang kata paling sejuk, sebab kedudukan dia yang paling jauh. Ini cara nak ingat nama-nama kedudukan planet ni. Tips Utarid, Zura, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus, diikuti Neptune. Ini singkatan yang kita boleh gunakan untuk macam mana nak memudahkan kita ingat kedudukan planet. Okey, ni infografik tentang bumi dan satelit semula jadinya, iaitu bulan. Pada masa sama bumi itu berputar, diikuti juga bulan mengelilingi mengelilingi bumi. Okey, itu kedudukan asteroid tadi antara planet planet Musari dengan Marikh. Ni tips mengingat kedudukan, di mana kedudukan asteroid. Okey, meteoroid ni pula apabila asteroid tadi berlanggar, dia pun menjadi serpihan kecil bertebaran. Di mana kedudukannya, mata tertempat tu, dia tunjuk. Si mata tak ada orang kata tak ada tujuan. Dah habis dah infografik kita. Okey, itu serba sedikit tentang sistem suria. Okey, jika ada sebarang
masalah, boleh buat rujukan dari internet lah. Cuba search tengok, sebab nak kamu minta rujuk buku pun, buku kamu dah pulangkan kan, dapat buku untuk yang tahun 4, sebab ni topik tahun 3 dulu. Okey. Selepas daripada ini, sila ke halaman khususnya di Google Form saya ni untuk awak buat latihan kefahaman lah. Cuba jawab sebaik mungkin. Dan di halaman akhir ada satu macam soal sidik dan refleksi lah. Ceritakan sikit apa pandangan kamu, sejauh mana pembelajaran kamu, apa yang kamu inginkan dalam pelajaran. Tulis je apa yang kamu rasa nak tulis je dekat dalam tu. Itu satu ruang ataupun platform untuk kamu ceritakan tentang keadaan sekarang ni, tambah kita pandemik ni. Okey, itu sahaja pembelajaran kita ini, tajuk sistem suria. Okey, sebelum saya undur diri, saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun tutur kata saya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Jumpa lagi.